Yang ketiga, apa yang Muhaizat mampu? Muhaizat dia kata apa? Ada hadis sebut. Ya Allah, hang ni Muhaizat bukan sahaja pendusta, bukan sahaja penipu. Bagi aku, hanglah ulama Dajjal. Pasal apa aku kata hang ulama Dajjal? Mana ada hadis zaman Abdul Qadir Al-Jilani? Hang bodoh ke apa? Berapa ratus tahun dah tu. Nabi wafat dah berapa ratus tahun. Baru timbul Syekh Qadir Al-Jilani. Tiba-tiba hang kata hadis. Itu kata hang ni pendusta, penipu. Orang macam hang ni Ish, aku tak tahu Aku minta ni doa aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan mulut hang Muazzaz kepada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Adakah cerita yang dibawa oleh Muazzaz ni adalah benar? Jika anda berani, tolong buktikan bahawa penceritaan Muazzaz adalah benar. Aku nak dengar daripada hampa. Sebab hampa tak melarang Muazzaz berceramah walaupun perkara tu berbohong, walaupun perkara tu adalah dusta. Tetapi Majlis Agama Kelantan buat tak tahu saja, jadi setan bisu, buat senyap, benda-benda yang dusta disebarkan ke dalam masyarakat. Majlis Agama Islam Kelantan duduk diam saja. Nak berhujah dengan aku anytime, bagi tahu saja. Majlis Agama Islam Kelantan bagi tahu anytime kita boleh buat online lah ni, tak keduk jumpa depan-depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saudara-saudari, marilah kita sama-sama mendengar satu komentar dari saya terhadap seorang YouTuber yang agak terkenal dalam YouTube sekarang, iaitu Abdul Hadi, yang telah memberi komen pedas kepada yang mulia Ustaz Muhaizat Al-Fadhil Ustaz Muhaizat bin Muhammad dalam satu video beliau yang mengisahkan tentang perbualan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan seekor lembu. Hal ini telah mendapat perhatian Abdul Hadi yang telah memberi komentar yang agak pedas, yang boleh dikatakan menyumpah kepada Ustaz Muhaizat ini. Seakan-akan dia berdoa seperti mana doa Bal'am bin Ba'ura kepada Nabi Musa alaihissalam, supaya Nabi Musa ini dihalang masuk negeri Mesir, dihalang menjalankan dakwahnya kepada Fir'aun. Maka Abdul Hadi ini dengan lantang sekali berdoa keburukan untuk Ustaz Muhaizat. Sedangkan Ustaz Muhaizat ini seorang pendakwah, seorang alim, seorang guru agama yang banyak menyumbangkan buah fikiran, menyumbangkan dakwahnya di jalan Islam fisabilillah di Kelantan dan juga di seluruh Malaysia. Jadi sama-sama kita memberi komentar kepada
apa yang diutarakan oleh Abdul Hadi ini, insyaAllah. Okey, hari ini kita ada satu isu yang agak pelik lah ditimbulkan oleh Muhaizat. Kan? Kita tengok dulu video ni. Kita Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika permulaan masa dia kecil. Dia jalan kapal dia tiba-tiba lembu juga dia. Lembu lah. Lembu. Bukan tok guru, bukan wali kapal lembu juga dia. Lembu kata, "Hei Abdul Qadir Jailani, bukan ni maksud hidupmu." Dia pun lari kelik rumah. Dengar lembu tegur. Nah, dia pun naik ke atas rumah dia, dia hitam. Daripada rumah dia orang elok. Nah, nampak kampung. Dia pergi menuju kampung minat. Lembu. Bukan kata manusia, lembu. Nah, lembu sungguh. Takut wali nyamar jadi lembu. Allah Rabbi, lembu pula. Ingat wali nyamar jadi lembu pula. Pelik cerita ni. Lembu sungguh lah ni, kecil. Nah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kalian. Muhaizat nak bawa pergi ke mana ni? Muhaizat nak bawa kepada ajaran Syiah. Bukan dia tu Syiah. Aku tak kata dia Syiah, tetapi ajaran Syiah. Sebab tu, kalau kita tengok balik apa yang Syiah kata, kesan daripada itu, maka amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Sebab tu saya kata Muhaizat nak bawa amalan Syiah, bukan Muhaizat tu Syiah. Okey, saya nak tanya kepada Muhaizat, betulkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditegur oleh lembu? Siapa yang takik cerita ni? Kan? Yang keduanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani naik atas rumah dia, kemudian dia mengintai nampak Kaabah. Kepada Muhaizat, tolong bagi tahu aku kat spot mana di dalam negeri Iraq yang kita berdiri, kita boleh tengok Kaabah. Hanya apa? Ingat ni flat earth ke? Ha? Yang ketiga, apa yang Muhaizat mampu? Muhaizat dia kata apa? Ada hadis sebut. Ya Allah, hang ni Muhaizat, bukan sahaja pendusta, bukan sahaja penipu. Bagi aku, hanglah ulama Dajjal. Pasal apa aku kata hang ulama Dajjal? Mana ada hadis zaman Abdul Qadir Al-Jilani? Hang bodoh ke apa? Berapa ratus tahun dah tu. Nabi wafat dah berapa ratus tahun. Baru timbul Syekh Qadir Al-Jilani. Tiba-tiba hang kata hadis. Itu kata hang ni pendusta, penipu. Orang macam hang ni Ish, aku tak tahu Aku minta ni doa aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan mulut hang Muhaizat kepada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Adakah cerita yang dibawa oleh Muhaizat ni adalah benar? Jika anda berani, tolong buktikan bahawa penceritaan Muhaizat adalah benar. Aku nak dengar daripada hampa. Sebab hampa tak melarang Muhaizat berceramah walaupun perkara tu berbohong, walaupun perkara tu adalah dusta. Tetapi Majlis Agama Kelantan buat tak tahu saja, jadi setan bisu, buat senyap, benda-benda yang dusta disebarkan ke dalam masyarakat. Majlis Agama Islam Kelantan duduk diam saja. Nak berhujah dengan aku anytime, bagi tahu saja. Majlis Agama Islam Kelantan bagi tahu anytime kita boleh buat online lah ni, tak gaduh jumpa depan-depan. Last Komentar Abdul Hadi terhadap Ustaz Muhaizat ini berkenaan dengan satu cerita berkenaan dengan Syekh Abdul Qadir Jalaini yang telah berdialog atau berbual dengan lembu. Mata Syekh Abdul Qadir Jilani waktu kecil. Ini adalah satu penceritaan yang kita tahu bahawa Ustaz Muhaizat ini adalah seorang yang alim dan banyak membaca, banyak mengaji, banyak membaca kitab-kitab, banyak pengetahuan dan banyak ilmu yang diperolehi oleh beliau. Maka beliau telah menceritakan satu kisah yang bagi dirinya sendiri, kalau ikut Ustaz Muhaizat sendiri, dia kata kalau siapa yang nak percaya terpulanglah, siapa yang tidak mau percaya terpulang. Tapi bagi Abdul Hadi, dia menganggap perkara ini sebagai satu yang pelik. Hanya satu kisah daripada wali-wali Allah Ta'ala
yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ini kepada seorang wali Allah, iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kita tahu bahawa Syekh Abdul Qadir ini merupakan orang yang dikurniakan Allah karamah. Kita bukan sahaja yakin apa yang diceritakan oleh Ustaz Muhaizat tadi, bahkan kisah para wali ini bukan satu dan bukan dua, bahkan ribuan kisah, termasuk di alam Nusantara kita inilah. Banyak kisah-kisah wali yang diceritakan melalui manakib atau tulisan-tulisan daripada penceritaan daripada anak-anak murid Tuan Guru tersebut. Kalau di Malaysia, di sebuah negeri iaitu di Melaka, kisah Muallim Abdul Wahid, seorang yang dikatakan mempunyai dikurniakan Allah ini karamah. Ini pernah diceritakan oleh Ustaz Zahazan. Ustaz Zahazan ini pada orang tertentu mereka menganggap dia ni beraliran salafi, tapi bagi kita dia adalah merupakan seorang ilmuwan. Ustaz Zahazan daripada Melaka sendiri menceritakan kisah kewalian Muallim Abdul Wahid di Melaka, yang banyak memberikan kisah-kisah ajaib masa hidup Syekh Muallim Abdul Wahid. Contohnya Muallim Abdul Wahid ini semasa berjalan untuk menuju satu tempat untuk menyampaikan kuliah ceramah dia, kehabisan minyak kenderaan. Maka diminta kepada driver dia untuk pergi mengambil di tengah jalan itu bekas air dan bawa air itu dan masukkan dalam tangki minyak. Akhir sekali apa yang berlaku, lepas diisikan air ke dalam tangki minyak, maka kereta itu dapat berjalan. Alhamdulillah. Inilah kisah wali Allah, iaitu Muallim, kisah Muallim Abdul Wahid kita ini. Iaitu saya ingin kita tidak hairan apa yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana yang diceritakan oleh Ustaz Muhaizat tadi. Itu bantahanku yang pertama. Bantahan aku yang kedua terhadap Muhaizat adalah, kita tengok hadis ni dulu. Daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Al-Hadith siri ke-30, kisah biawak pasir yang beriman dan bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tengok hadis ni dulu. Okey, hadis ni kata macam mana? Apabila Nabi mendengar kata-kata Arab Badui tersebut, maka Rasulullah SAW memanggil biawak itu, dan kedengaran biawak itu menjawab dengan bahasa Arab yang fasih dan difahami oleh semua yang hadir. Biawak itu berkata bahawa Allah adalah Tuhan bagi sekalian alam dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mendengar kata-kata biawak itu, Arab Badui itu lantas berkata, "Demi Allah, aku datang kepada engkau dan tidak ada di atas dunia ini orang yang paling aku benci melainkan engkau. Tetapi hari ini engkau adalah orang yang paling aku kasihi berbanding dengan bapakku, diriku sendiri. Engkau amat ku kasihi zahirku dan batinku." Kemudian dia mengucapkan kalimah syahadah di hadapan para sahabat yang berada di situ. Lihat Dalail Al-Nubuwah jilid 6 muka surat 37 dan juga kitab Al-Bidayah wal Nihayah jilid 6 muka surat 149. Kitab Al-Bidayah wal Nihayah ni dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Kita tengok berikut adalah beberapa pendapat ulama terhadap kisah biawak yang beriman ini. Imam Ibnu Katsir berkata di dalam Al-Bidayah wal Nihayah, pada kisah ini terdapat keganjilan dan aneh. Yang kedua, Ibn Diyah mengatakan dalam Al-Khasa'is,
ini adalah kisah palsu. Imam Az-Zahabi pula berkata di dalam Al-Mizan, kisah ini adalah batil. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata di dalam Al-Lisan, kisah ini batil kerana salah seorang daripada perawi dalam kisah ini iaitu Muhammad bin Ali bin Al-Walid Al-Sulami Al-Basri adalah mungkar al-hadis. Sebab tu awal-awal dulu Muazzaz kata apa? Perawi sikhah pun tak boleh percaya. Sebab apa? Dia nak angkat cerita macam ni ya, nak abang gambar. Awak apa? Muazzaz kata apa? Dia nak ikut wali-wali. Sedangkan ada ayat Al-Quran yang jelas mengatakan bahawa katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kalian. Muazzaz nak bawa pergi ke mana ni? Muazzaz nak bawa kepada ajaran Syiah. Bukan dia tu Syiah. Aku tak kata dia Syiah, tetapi ajaran Syiah. Sebab tu kalau kita tengok balik apa yang Syiah kata, kesan daripada itu maka amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Sebab tu saya kata Muazzaz nak bawa amalan Syiah, bukan Muazzaz tu Syiah. Okey, saya nak tanya kepada Muazzaz, betulkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditegur oleh lembu? Siapa yang takik cerita ni? Yang keduanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani naik atas rumah dia, kemudian dia mengintai nampak Kaabah. Kepada Muazzaz, tolong bagi tahu aku kat spot mana di dalam negeri Iraq yang kita berdiri, kita boleh tengok Kaabah. Hanya apa? Ingat ni flat earth ke? Yang ketiga, apa yang Muazzaz mampu? Muazzaz dia kata apa? Ada hadis sebut. Ya Allah, ni Muazzaz bukan sahaja pendusta, bukan sahaja penipu. Bagi aku, hanglah ulama' Dajjal. Pasal apa aku kata hang ulama' Dajjal? Mana ada hadis zaman Abdul Qadir Al-Jilani? Hang bodoh ke apa? Berapa ratus tahun dah tu. Nabi wafat dah berapa ratus tahun. Baru timbul Syekh Qadir Al-Jilani. Tiba-tiba hang kata hadis. Itu kata hang ni pendusta, penipu. Orang macam hang ni Ish, aku tak tahu Aku minta ni doa aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan mulut hang Muazzaz. Kepada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, adakah cerita yang dibawa oleh Muazzaz ni adalah benar? Jika anda berani, tolong buktikan bahawa penceritaan Muazzaz adalah benar. Aku nak dengar daripada hampa. Sebab hampa tak melarang Muazzaz berceramah walaupun perkara tu berbohong, walaupun perkara tu adalah dusta. Tetapi Majlis Agama Kelantan buat tak tahu saja, jadi setan bisu, buat senyap, benda-benda yang dusta disebarkan ke dalam masyarakat. Majlis Agama Islam Kelantan duduk diam saja. Nak berhujah dengan aku anytime, bagi tahu saja. Baik, kita akan beri sedikit komen kepada Abdul Hadi. Mengapakah dia Abdul Hadi ini sanggup menuduh Ustaz Muazzaz ini selepas dia menceritakan kisah Abdul Qadir Jalaini bersembang ataupun berbual dengan lembu. Lepas itu Abdul Hadi ini menuduh dia nak membawa ajaran Syiah. Apakah Abdul Hadi yakin bahawa ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Muazzaz tersebut boleh mengajak orang ke arah pemahaman Syiah? Saya tahu bahawa Abdul Hadi ini dia sangat pekat Wahabi. Orang-orang Wahabi ini, mereka ini tidak yakin langsung dengan wali Allah. Tidak langsung yakin dengan karamah. Orang-orang Wahabi ini, kalaulah orang yang mengamal tasawuf pun dianggap sebagai air acak. Kalau sebutan orang sebelah utara, orang Kedah, orang Penang, ada seorang ustaz Wahabi ini daripada Penang tu, yang nampaknya gelap sikit, kulitnya gelap sikit tu, mengatakan bahawa ilmu tasawuf ini adalah ilmu
longkang ilmu najis air acak. Saya rasa Abdul Hadi pun nak ikut perangai ustaz daripada Penang inilah, yang menganggap bahawa orang yang mengamalkan ilmu tasawuf ini adalah air acak. Bagi saya, penceritaan ilmuwan seperti Ustaz Muhaizat ini terlalu banyak, sangat berilmiah, sangat ilmiah dan sangat berilmu, menggunakan kitab-kitab yang diyakini benar. Tiba-tiba bagi Abdul Hadi ini, dia mengorek, maksudnya dia korek untuk menuduh bahawa Muhaizat ni, Ustaz Muhaizat ini nak menuju kepada jalan Syiah, nak mengajar orang jadi Syiah. Ini suatu yang tidak bagus, tidak baik, dan tuduhan yang agak jahat daripada Abdul Hadi. Jangan sembang apa mengarut lah Abdul Hadi. Awak ni banyak sembang mengarut. Awak tidak tumpu kepada ilmu awak sampai sendiri. Awak cuba membuat react kepada apa-apa saja yang disampaikan oleh ustaz-ustaz dalam ustaz-ustaz sunnah kita ni dalam negara Malaysia ini. Baik, kita akan dengar seterusnya apa yang mereka ulaskan. Angkat cerita macam ni yang nak abang gambar. Awak apa ingat Muhaizat tu nak bawa ajaran apa? Bagi aku Muhaizat tu nak bawa ajaran Syiah. Aku tak kata dia Syiah, tetapi dia nak bawa ajaran Syiah. Hampa kena faham. Definisi seseorang tu Syiah dengan membawa ajaran Syiah tak sama. Kenapa saya bawa perkara ni? Sebab di akhir video Ustaz Muhaizat kata apa? Dia nak ikut wali. Kita tengok ayat Muhaizat tu nak pergi ke mana? Pada perkara nombor 13, dia kata apa? Membesarkan orang-orang alim dan wali-wali yang sudah meninggal dunia. Muhaizat kata apa? Dia nak ikut wali-wali. Sedangkan ada ayat Al-Quran yang jelas mengatakan bahawa katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kalian wali. Sedangkan ada ayat Al-Quran yang jelas mengatakan bahawa katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kalian. Baik, mari kita komen sedikit tentang Abdul Hadi ini. Yang pertama sekali, dia dengan jelas terang cuba menuduh Ustaz Muhaizat ini cuba membawa ajaran Syiah. Cuba membawa ajaran Syiah. Jadi, ikut mana agak-agaknya ajaran Syiah itu? Adakah Ustaz Muhaizat mengajak orang melakukan mut'ah? Ataupun adakah Ustaz Muhaizat ini hendak menganggap bahawa Sayyidina Ali itu sebagai Rasul, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataupun Ustaz Muhaizat itu selalu dalam video dia itu menyebut Ya Husin, Ya Husin, Ya Ali, Ya Ali. Saya rasa tidak ada pun Ustaz Muhaizat menyebut perkara-perkara ini. Macam mana kata oleh Abdul Hadi ini, Ustaz Muhaizat nak membawa kepada satu ajaran Syiah? Baik, yang kedua saya nak komen tentang Abdul Hadi ini. Adakah Abdul Hadi ini dia benar-benar faham ataupun alim dalam Al-Quran? Saya nampak tadi dia membaca satu potong ayat daripada surah Al-Imran. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Baik, kita melihat dengan jelas tadi Abdul Hadi telah memberi sepotong ayat Quran. Tapi apa yang saya lihat, dia tidak membaca ayat tersebut. Sebaliknya, Abdul Hadi ini dia membaca maksud saja. Saya nak tanya Abdul Hadi, adakah Abdul Hadi ini ada kemahiran membaca Al-Quran ataupun tidak? Baik, mari kita sama-sama membaca surah Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Maksud ayat ini ialah, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah akdaku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Jadi kita sepatutnya Abdul Hadi dia jelaskan sedikit apakah tafsir kepada ayat ini. Kerana dia telah membaca maksud ayat tadi tapi tidak membaca ayat. Saya ulang sekali lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Jadi apa komen Abdul Hadi selepas dia membaca ayat ini, ayat Al-Quran dalam surah Al-Imran ini, ayat 31 ini. Kita lihat apa yang dikomen oleh Abdul Hadi. Itilah aku, nescaya Allah mengasihi kalian. Muhaizat nak bawa pergi ke mana ni? Muhaizat nak bawa kepada ajaran Syiah. Bukan dia tu Syiah. Aku tak kata dia Syiah, tetapi ajaran Syiah. Sebab tu, kalau kita tengok balik apa yang Syiah kata, kesan daripada itu, maka amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Sebab tu saya kata Muhaizat nak bawa amalan Syiah, bukan Muhaizat tu Syiah. Okey, saya nak tanya kepada Muhaizat, betulkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditegur oleh lembu? Siapa yang takik cerita ni? Saya nak tanya kepada Muhaizat, betulkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditegur oleh lembu? Siapa yang takik cerita ni? Kan? Yang keduanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani naik atas rumah dia, kemudian dia mengintai nampak Kaabah. Kepada Muhaizat, tolong bagi tahu aku kat spot mana di dalam negeri Iraq yang kita berdiri, kita boleh tengok Kaabah. Hanya apa? Ingat ni flat earth ke? Yang ketiga, apa yang Muhaizat mampu? Muhaizat dia kata apa? Ada hadis sebut. Ya Allah, ni Muhaizat, bukan sahaja pendusta, bukan sahaja penipu. Bagi aku, hanglah ulama' Dajjal. Pasal apa aku kata hang ulama' Dajjal? Mana ada hadis zaman Abdul Qadir Al-Jilani? Hang bodoh ke apa? Berapa ratus tahun dah tu. Nabi wafat dah berapa ratus tahun. Baru timbul Syekh Qadir Al-Jilani. Tiba-tiba hang kata hadis. Itu kata hang ni pendusta, penipu. Orang macam hang ni Ish, aku tak tahu Aku minta ni doa aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memburukkan mulut hang, Muhaizat. Kepada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Adakah cerita yang dibawa oleh Muhaizat ni adalah benar? Jika anda berani, tolong buktikan bahawa penceritaan Muhaizat adalah benar. Aku nak dengar daripada hampa. Sebab hampa tak melarang Muhaizat berceramah walaupun perkara tu berbohong, walaupun perkara tu adalah dusta. Tetapi Majlis Agama Kelantan buat tak tahu saja, jadi setan bisu, buat senyap, benda-benda yang dusta disebarkan ke dalam masyarakat. Majlis Agama Islam Kelantan duduk diam saja. Cerita Tamar Jalis menceritakan kisah Siri bercakap dengan jin. Kepada Muhaizat, aku cadang kepada hang, selepas ni hang karang satu kitab bercakap dengan lembu. Sesuai dengan hang. Ngikut hang mesti beli punya. Mesti hot sale punya. Sekian. Assalamualaikum. Okey, baik. Dalam video pengakhiran video ini, kita dapat lihat bahawa Abdul Hadi ini begitu hebatnya. Abdul Hadi ini dia begitu hebat menyerang Ustaz Muhaizat bin Muhammad ini.
Selain daripada itu, Abdul Hadi menyerang Majlis Agama Islam Kelantan dan menuduh Majlis Agama Islam Kelantan ini tidak mengambil berat, tidak mengambil cakna kepada apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat. Nampaknya Abdul Hadi ini makin hari semakin melampau. Kita dapat lihat tadi bagaimana dengan biadabnya dia mendoakan keburukan kepada Ustaz Muhaizat. Saya tak nampak macam mana dia ni dapat memohon maaf dengan panggilan yang agak kurang hajar kepada Ustaz Muhaizat, iaitu dengan menyebut Muhaizat. Apakah agaknya Abdul Hadi punya taraf diri dia sendiri dengan Ustaz Muhaizat ini sama level ilmunya? Saya rasa tuan-tuan boleh nilai sendiri, ya. Kerana Ustaz Muhaizat ini dia membuat pengajaran di masjid dan di surau. Di masjid-masjid lah kebanyakannya. Dia memberi pengajaran. Dan Abdul Hadi ini membuat komentar dalam hutan. Ini perbezaan jelas antara Ustaz Muhaizat dengan Abdul Hadi. Ustaz Muhaizat membuat satu-satu kisah untuk merujuk dengan tok-tok guru dan orang alim serta daripada kitab-kitab yang boleh diyakini lah benar. Tentang masalah kita lihat tadi, iaitu penceritaan tentang Syekh Abdul Qadir Jalani ini berbual dengan seekor lembu. Apakah agaknya hal ini nak jadi satu isu besar? Kerana apa? Taraf seorang wali Allah ni, apa yang Allah nak bagi kepada seorang itu tidak sama dengan kita. Tidak sama. Dan apabila Syekh Abdul Qadir ni naik ke rumah dan membuka jendelanya melihat Kaabah, apakah kita akan katakan bahawa ilmu kita ini sama dengan ilmu ataupun taraf kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani yang merupakan seorang ahli tok wali yang dikenali seluruh dunia? Kerana kita dapat tahu bahawa dalam mazhab, kita katakan mazhab Wahabi Salafi ini, mereka ini langsung tidak mengakui kewalian, karomah yang terjadi, yang dimiliki oleh seorang orang yang dipilih oleh Allah tadi. Bahkan mereka ini mengejek-ngejek bagi orang yang mengamalkan tasawuf. Jadi saya harap bahawa Abdul Hadi dia boleh berfikir. Kita bukan saja buat satu video react ini untuk dapatkan satu ilmu, bahkan daripada video ini kita berharap bahawa kita tidak melakukan kesilapan dalam membuat react. Kerana kalau kita menuduh orang itu tidak baik, kita mesti buktikan bahawa dia ni tidak baik. Jadi mesti buktikan dengan tutur bahasa dan tutur kata Abdul Hadi ini, nampak jelas bahawa serangan beliau ni agak terlalu cabul, mulutnya terlalu cabul. Jadi kita harap dia dapat sedar, selagi banyak dia membuat video-video ini, selagi itulah kesilapan akan berlaku. Baik, saya rasa kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, saya sudahi dengan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih kerana sudi menonton video-video yang saya paparkan ini. Terima kasih. Alhamdulillah.